Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung lagi bab 3, pengatur caraan berasaskan web. Okey, hari tu teacher dah buat first video part 1. Okey, 3.3.1 prinsip reka bentuk laman web. Okey, awak boleh tengok semula video teacher kalau yang mana teringat. Yang ni kan? Okey, ada 7 prinsip asas reka bentuk laman web. Okey, jadi hari ini kita akan pergi kepada 3.2 iaitu mereka bentuk kerangka aplikasi. Okey. Sekarang ni laman web kita ni, okey, laman web ni adalah laman web yang kita bina. Okey, mesti kita nak bina satu laman web yang baik, betul? Okey. Jadi laman web terbaik adalah bergantung kepada cara laman web tu berfungsi. Okey, macam mana laman web tu berfungsi? Okey. Kita nak tahu bagus ke tak bagus. Biasanya laman web ni kita buat untuk pengguna suruh kita buat. Okey. Contohnya sekolah. Sekolah bayar orang untuk hasilkan laman web sekolah. Okey. Jadi kita dah bayar, mesti kita nak laman web yang terbaik. Jadi laman web yang terbaik tu dia memerlukan dia punya item dekat dalam tu mesti terbaik lah. Okey, memenuhi kehendak pengguna. Okey. Boleh memanfaatkan sumber dan aplikasi. Okey, satu lagi penggunaan aplikasi yang mudah. Tidak nak tekan mana tak reti, nak tekan tu terlalu canggih jadi akan menyusahkan pengguna. Okey. Jadi ada 4 proses mereka bentuk kerangka aplikasi ni. Okey, ada 4. Kita akan pergi satu persatu. Okey, mula-mula sekali penstrukturan maklumat. Okey. Penstrukturan maklumat ni macam kita ejah maklumat tu ke dalam bentuk yang lebih mudah audience, pengguna nak tengok. Okey. Langkah dalam reka bentuk maklumat ni kita boleh, antara langkah-langkah kita membentuk inventory maklumat ataupun buat pengelasan maklumat. Okey. Contohnya kita macam dekat bawah ni kalau awak tengok online lah. Okey, ni gelang kan? Gelang aksesori wanita. Jadi dekat aksesori wanita ni, okey, dia ada pengelasan maklumat. Okey, barang ni jenis apa? Okey, jenis apa? Diperbuat daripada apa? Loceng tu jenis apa? Lepas pada tu dia getah ke? Okey, maknanya dia detail. Okey, detail maklumat ada. Okey, secara detail. Okey. Serba-serbi ada. Okey, lepas tu gelang ni pula besar mana? Tangan saiz lengan kita ni nak pakai ni, pergelangan tangan ni besar mana? Semua ada. Okey. Okey, kemudian kita tengok pula contoh dekat atas ni. Okey, contoh kita beli baju. Bila kita beli baju kan, contoh kita beli dekat Shopee kan. Dia ada kan kain jenis apa, baju apa, lepas tu ada butang. Okey, cuba tengok. Bila kita klik dekat sini, dia akan tunjuk paparan butang, jenis butang macam mana yang diletak dekat depan tu. Kan? Kadang-kadang kasut kan? Kasut. Okey, kita boleh besarkan. Ada kanta untuk kita besarkan gambar kat sini. Maknanya dekat situ adalah satu maklumat kepada pengguna. Pengguna nak beli, dia kena tengok benda ni secara teliti sebab kita nak mengeluarkan duit untuk membeli sesuatu barang. Okey. Kemudian kita tengok penstrukturan maklumat ni. Okey, dia ada banyak jenis. Okey. Kita boleh buat mengikut kaedah turutan abjad. Okey. Pengelasan maklumat jualan berasaskan nama pengguna. Nama pengguna. Nama pengguna contohnya si A ni ada beli gapo. Okey. Si Chong ada beli apa? Lepas tu Dali ada beli apa? Berdasarkan nama pengguna lah. Okey. Kemudian kronologi. Kaedah kronologi pula pengelasan hasil jualan mengikut tarikh. Okey, 1 bulan 7. Customer beli apa?
Dia ikut tarikh. Start 1 bulan 7, apa transaksi jualan. 2 bulan 7, apa dia pula. Ni kaedah ni. Okey, yang pertama tadi ikut turunan abjad, yang kedua kronologi, yang ketiga kategori atau jenis. Pengelasan jualan mengikut produk. Okey. Mengikut produk ni contohnya produk alat tulis. Okey. Kemudian produk apa? Makanan. Okey. Itu kita panggil pengelasan maklumat. Pengelasan maklumat. Okey. Kemudian yang keempat secara hierarki. Okey. 1, 2, 3. Secara hierarki ni dia macam kategori juga. Okey, dia nak sama macam kategori. Okey, katakanlah dia makanan. Okey, makanan tu makanan apa? Makanan frozen. Makanan bergoreng. Okey, ni pengkelasan ni. Jenis baju muslimah yang dikelaskan kepada subkategori seperti blouse, kurung moden. Ini baju muslimah, contoh. Jadi kalau makanan pun macam itulah. Okey, kategori dia makanan, makanan frozen, makanan bergoreng, makanan berkuah. Itu kita panggil hierarki. Okey, kemudian special. Nak sebut mana? Okey, yang kelima. Spatial. Pengelasan maklumat mengikut geografi. Contohnya pengelasan jualan mengikut negeri dan tempat. Ini lebih kepada dia ayat dah sini kan, mengikut geografi. Jadi contohnya nasi kerabu. Okey, nasi kerabu makanan orang mana? Orang Kelantan. Okey. Asam pedas. Melaka. Itu kita panggil kaedah spatial. Okey. Kemudian mengikut urutan magnitud. Pengelasan maklumat jualan bermula daripada jumlah yang kecil kepada jumlah jualan yang besar. Kan kalau kita tengok dekat Shopee, Shopee je lah contoh dia, teacher. Awak semua pun kan. Dia ada dekat situ. Magnitude ni jumlah jualan yang kecil. Kalau dekat Shopee ni kalau kita nak tengok gitu tu harga yang paling murah kepada harga yang lebih besar. Dia adalah pengelasan maklumat. Okey, ini di bawah tajuk penstrukturan maklumat. Masih lagi dalam proses mereka bentuk kerangka aplikasi. Okey, kita baru selesaikan yang pertama, penstrukturan kandungan ataupun maklumat. Yang pertama, ni yang pertama. Okey. Jadi, penstrukturan maklumat ni adalah perkara pertama yang kita perlu ambil perhatian untuk mereka laman web yang terbaik. Okey, boleh. Kemudian, kita pergi yang kedua, iaitu penstrukturan halaman. Okey. Kita nak laman web kita ni susunan dia macam mana? Susunan dia macam mana? Okey. Jadi dekat sini cara setiap halaman dalam laman web digabungkan. Okey. Guna gambar rajah sebagai alat untuk tunjuk kepada klien panduan sepanjang proses pembangunan. Okey. Jadi antara gaya penstrukturan halaman adalah secara hierarki, jujukan ataupun secara kompleks. Okey. Jadi secara kompleks ni biasanya kita jarang guna dekat sini. Kita pelajar, guru biasanya akan guna secara hierarki ataupun jujukan. Sebab kompleks ni dia nak guna pun susah kan. Nama pun kompleks dekat situ. Okey. Jadi kalau secara jujukan, okey, secara jujukan, jadi benda tu berturut lah kalau jujukan ni. Susunan laman web kita ni secara berturut-turut. Okey, kalau awak tengok buku awak muka surat 286. Okey. Dekat situ ada contoh, awak boleh baca dengan lebih jelas. Okey, kalau secara jujukan, pengguna dipandu dari halaman ke halaman lain secara jujukan. Okey, dari halaman utama ni, okey, daripada halaman utama,
awak nak pergi kepada halaman kedua ni secara jujukan. Okey, sini terus pergi ke sini. Daripada sini pergi ke sini. Okey, sini pergi ke sini. Sini terus pergi ke sini. Okey. Penstrukturan ini lebih sesuai bagi laman web yang berciri penceritaan atau apa-apa yang maklumat yang bersifat kronologi. Maknanya kalau daripada sini akan pergi ke sini. Okey, kalau ada daripada sini ada lagi cerita boleh pergi ke sini. Ada lagi cerita boleh pergi ke sini. Kalau ada lagi cerita boleh pergi ke sini ataupun pergi ke sini kita boleh pergi ke home. Home dia akan patah balik ke sini. Okey, jujukan kan? Daripada A ke B. B ke C. Macam kita punya algoritma kan? Okey, yang kedua ni pula adalah hierarki. Okey. Kebanyakan laman web dikelaskan secara hierarki bermula daripada laman web pertama. Okey, daripada mula laman web yang utama ni, okey, dikelaskan secara hierarki yang memaparkan beberapa pilihan kategori maklumat yang ada dalam laman web tersebut untuk dilayari oleh pengguna. Okey, biasanya kategori yang wujud perlu menepati kesamaan jenis. Okey, kalaulah sini cerita pasal makanan. Okey, sini pun mestilah cerita pasal makanan. Okey, contoh macam dekat atas tadi, makanan frozen. Ni makanan berkuah. Ni kek. Kalau makanan berkuah ni pula apa? Sup, kari. Dia apa panggil? Yelah, kalau makanan mesti jenis makanan. Takkanlah makanan kat sini kita nak buat bedak, gincu pula kan? Dia kena selari hierarki ni. Okey, boleh. Ini adalah penstrukturan halaman. Okey, penstrukturan halaman ni ada 3 yang awak kena tahu. Kita tak akan pergi kompleks ni. Kompleks ni adalah biasanya dekat laman web komersial lah, yang menawarkan maklumat yang padat dan fungsi agak kompleks. Dia ada kena tekan situ. Ada pula aplikasi kat situ untuk kira-kira macam laman web zakat. Boleh kira-kira zakat. Tu lebih pada kompleks lah. Kalau orang tak biasa, susah nak guna. Okey. Okey, jadi itu yang kedua. Penstrukturan halaman. Okey. Kemudian kita tengok yang ketiga. Reka bentuk antaramuka. Ni yang ketiga. Gambaran struktur laman web sebenar. Reka bentuk ni awak buat dah. Kan? Awak buat dah masa projek form 4. Awak reka. Login page, sign up, gambar muka depan kuis awak kan. Ni lah lebih kurang. Okey, gambaran struktur laman web sebenar. Okey, menggunakan diagram atau carta alik untuk menunjukkan bagaimana setiap halaman berfungsi. Okey. Kemudian bila kita dah buat diagram carta alik itu, daripada A pergi ke mana kan? Dah struktur halaman ni kan? Okey, dah ada diagram dia. Kemudian kita buat dia punya reka bentuk pula lah. Okey, biasanya reka bentuk ni kita panggil, contoh rajah reka bentuk kita panggil wireframe. Ini contoh wireframe lah ni. Okey, ni kita nak bubuh apa? Ni apa? Gambar ni. Gambar untuk laman web kita ni. Subscribe, contoh gambar, maknanya muka depan. Sebab kita nak bina ni bukan boleh. Laman web yang kuis kita buat ni pun kita kena ada bina dulu. Kalau tidak, idea kita ni lagi. Sebab setiap kita nak buat coding ni susah. Dia ada pusing kat ni. Dia ada dia punya padding dia. Okay, dia ada dia punya table dia. Susah. Jadi kita kena rangka dulu. Buat reka bentuk dulu. Jadi macam ni, barulah boleh kita buat coding. Baru senang. Okay. Bukan tutup-tutup jadi tak. Okay, jadi ini adalah satu contoh kita panggil wireframe. Dia macam-macam, dia banyak. Ini contoh yang kita kena tahu, iaitu wireframe. Untuk membuat reka bentuk antara muka bagi laman web. Okey. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah reka bentuk navigasi. Navigasi ni adalah benda yang paling penting. Kalau tak ada hyperlink, memang out lah. Okey. Hyperlink ni untuk kita contoh kita pergi kat kompleks, shopping kompleks. Kita nak pergi tak?
Tiba-tiba pergi sakit perut, nak pergi tandas. Kita akan cari papan tanda tandas. Okey, papan tanda ni adalah navigasi yang ada dekat dalam laman web kita. Okey, dia macam papan tanda. Okey, contoh tandas. Kita klik tandas. Dia akan bawa kita pergi kat tandas. Contoh. Okey. Jadi samalah juga, okey, membantu pelawat mengetahui kedudukan mereka atau mencapai maklumat yang diingini. Okey, kita tahu klik je. Sebenarnya navigasi ni dia ada banyak. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenis teknik navigasi yang awak perlu tahu. Okey, yang pertama, ini adalah contoh navigasi toolbar. Awak klik, okey, awak klik toolbar ni. Okey, awak boleh tengok kat dalam buku awak ni lah, bla-bla teacher tunjuk dekat sini. Okey, toolbar ni, okey, dia boleh buat secara mendekat atau mendata. Toolbar ni bila awak klik, dia akan senaraikan apps, okey, ataupun link yang awak boleh guna. Okey, menyusun pilihan yang ditawarkan kepada pengguna. Okey, ni kita panggil navigasi toolbar. Kemudian kita ada bar navigasi. Okey, bar navigasi ni dia digunakan dengan mengumpul sekumpulan pautan teks pada satu laman web. Okey, dia bubuh dekat sini. Okey, pautan boleh menggunakan pelbagai elemen multimedia seperti ikon, grafik atau teks. Okey, dia kumpul kat sini. Kalau kita nak pergi home, kita tekan home. Nak search, kita tekan butang ni. Okey, bila kita klik ni, okey, page akan bawa ke tempat gambar macam ni lah. Okey, kalau gambar ni kita nampak kan, gambar ni email kan. Okey, dia akan bawa untuk kita email ke siapa-siapa. Ni dia untuk browser. Ni untuk delete. Delete apa? Bergantung kepada laman web yang kita bina. Okey. Kemudian jom buat laman web ni. Okey, pembina laman web ni dia bergantung kepada kreativiti dia lah nak buat comel mana dia punya ni navigasi dia. Okey, yang ketiga adalah breadcrumb. Okey, breadcrumb ni adalah teknik kawalan grafik yang digunakan sebagai bantuan navigasi dalam antaramu ke pengguna. Okey, teknik ini membolehkan pengguna menjejaki lokasi atau kedudukan semasa mereka dalam program, dokumen atau laman web. Dia lebih kurang je. Okey, ni dalam bentuk gambar macam ni kan. Okey, ni bila kita klik kat sini. Okey, kita klik kat sini, dia akan keluar produk. Okey, bila keluar produk, dia akan keluar pakaian wanita. Bila keluar pakaian wanita, dia akan keluar blouse. Okey, perasan tak dia akan keluar blouse? Hot ni kekal ada. Hot ni kekal ada. Hot ni kekal ada. Jadi kita tahu benda ni daripada mana. Okey, pakaian blouse ni duduk dalam pakaian wanita, bukan duduk dekat bawah. Bukan duduk dekat bawah produk. Faham? Breadcrumb. Beza yang hotline ni dengan breadcrumb. Breadcrumb ni dia ada beranak-beranak daripada sini. Dia beranak pergi sini, beranak pergi sini, dia beranak pergi sini. Jadi kita boleh jejak lah. Kalau kita rasa toksik dekat sini, kita nak terus pergi produk, kita klik sini selalu. Kita jump direct pergi sini. Boleh Ni untuk breadcrumb. Okey. Seterusnya, peta tapak. Okey, kalau awak pergi kat laman web mana-mana lah, ada yang buat, ada yang tak ada buat. Okey, dekat bawah sekali dia ada buat peta tapak dekat sini. Biasanya peta tapak ni dia ada buat Facebook dia, location dia, okey, location dia, pelawat. Kemudian kadang-kadang ada juga kat bawah ni hubungi, contact. Biasanya dia duduk dekat dalam peta tapak. Okay, kat peta tapak ni adalah dia punya apa panggil direct link lah. Dekat dalam peta tapak ni dia bubuh belakon. Benda cepat, kita tak payah nak tengok banyak-banyak, nak klik alik tu, klik alik ni. Jadi dia direct ada dekat sini selalu. Ni peta tapak. Okey, kemudian pautan grafik. Okey, pautan grafik ni biasa hak budak-budak lah. Kita klik gambar sini, pergi ke sini pula ke kan, ke game apa-apa. Daripada sini ada game apa-apa. Biasanya pautan grafik ni kita klik gambar. Okey, dekat gambar ni pun ada hyperlink dah, ada navigasi dah.
Okey. Kemudian yang terakhir adalah menu drop down. Menu drop down ni awak buat kan. Kita dah buat PHP baru ni kan. Ingat lagi tak yang negeri tu. Johor, Melaka, Kedah. Ni. Bila kita klik saja artikel ni, akan keluar anak-anak dia. Artikel 1, artikel 2, artikel 3. Okey, jadi itu ada 6 jenis teknik navigasi. Okey, yang awak belajar. Jadi maka untuk menghasilkan laman web yang terbaik, awak perlukan 4 kerangka aplikasi. Okey, kerangka aplikasi ni untuk mereka bentuk laman web. Okey, seterusnya 3.3.2 dah habis. Kita masuk kepada 3.3.3. Okey, 3.3.3 ni teacher nak pergi lebih laju sebab awak dah boleh bina laman web. Okey, dah pandai, barulah kita nak go through balik slow. Okey. Laman web yang dulu, dulu kita guna HTML. Basic HTML saja. Okey, HTML saja. Jadi HTML ni dia agak boring. Okey. Ni laman web Google dulu. Pada tahun 1996. 1996 ni teacher baru habis SPM ke 1996 ni? Teacher baru habis SPM. Awak tak lahir lagi. Okey. Masa ni tak ada ni nak beli-beli barang, nak tempah-tempah barang ni tak ada lagi masa ni. Okey. Sekarang ni hebat. Awak sendiri boleh beli barang. Okey. Jadi nak royaknya semakin meluas. Okey, kita tengok. Apa dia HTML? HTML awak tak payah, teacher tak payah cerita lagi. Awak dah tahu. Okey, kita nak pergi terus lanjut. Okey. Apa yang awak boleh buat dengan HTML? Okey. Kita kena tahu elemen dan atribut dalam HTML. Inilah basic HTML ni. Okey. Mula-mula kita ada HTML. Buka, tutup. Okey. Kemudian kita ada head. Head ni biasanya tajuk. Tajuk ni, ni tajuk dekat atas ni. Ni tajuk ni. Ni kan ada keluar ni kan. Ni semua ni adalah tajuk. Okey, kemudian body. Body yang ada keluar dekat sini-sini ni semua ni. Okey, ni adalah body. Okey, faham? Okey, kemudian dah siap body, kita tutup lah. Ini adalah basic. Awak pun tahu benda ni. Okey, tapi kita kena ulang balik sebab dia ada dekat dalam silibus laman web interaktif. Okey, tengok kat sini. Ni HTML, buka, ni tutup. Okey, kemudian ni tajuk. Ni start dia ni, start tag. Ni close tag. Bila once kita buka, wajib tutup. Ni kandungan laman web. Contoh tag HTML berpasangan. Okey. Okey. Selamat datang. Body selamat datang ni sini. Okey. Title ni duduk kat sini. Dia tak keluar dekat sini sebab dia tak ada keluarkan. Awak dah pernah buat, awak tahu. Okey. Terdapat juga elemen HTML yang hanya mempunyai start tag saja. Teacher royak. Ada buka mesti ada tutup. Okey, dia royak dekat sini. Ada juga yang ada start je. Tak ada tutup. Elemen ini dikenali sebagai empty element. Antara contoh empty element adalah seperti berikut. BR dan juga IMG. Jadi dua ni elemen dia tak payah buka sini, tak payah tutup. BR ni. Okey, IMG pun sama. Dia tak ada tutup. IMG. Tak ada. Boleh? Itulah maksud dia.
Okey, contoh penggunaan heading. Heading ni bermula dengan H1. Okey. Tengok ni. Teacher kata teacher royak saja, malah teacher pun tak buat dia punya ni sebab awak dah tahu. Ada 6 peringkat. Okey. H1 sampai H6. 1 yang paling besar, 6 yang paling kecil. Okey, teacher kecilkan. Okey. Sebenarnya awak boleh baca sendiri je ni, tapi lah. Takut tak baca. Ni nombor 6. Ni nombor 1, heading 1. H1, ni H6. Okey, boleh. Ni contoh heading lah. Okey. Kemudian header digunakan untuk memaparkan pengenalan kandungan bagi satu laman web. Okey. Tengok kat sini. Header. Okey, dia buat header. Head. Dia buat head, dia tutup head. Lepas tu dia buat body, dia buat header. Nilai murni H1 dia buat. Kemudian H4 definisi nilai-nilai murni. H4. Contoh nilai-nilai murni. Okey, ni header dia. Kemudian P ni pula. P ni paragraf dia. Isi dia. Okey, nampak. Nilai-nilai murni. Nilai-nilai murni dia buat garisan kat sini adalah yang ni. Okey, ni nilai-nilai murni ni yang pertama tadi. Kemudian HR. HR ni adalah garisan yang ni. Ni garisan ni. Okey. Kemudian HR. Dia tak ada tutup. HR tadi BR kan? Ni HR. Teacher tak pernah guna lagi. Nanti awak try buat. Jadi ke tak? Okey, kemudian H4 definisi nilai-nilai murni. Okey, nampak. Ni tadi nilai-nilai murni tadi H1 kan? Ni H1. Ni HR. Ni H4. Okey, kemudian contoh H4. Contoh H4. Ni je kita buat. Lepas pada tu ni adalah paragraf. Ni dah cerita dia. Okey? Ni cerita dia. Okey. Kemudian contoh penggunaan elemen paragraf. Ni tajuk tadi kan, ni header dia. Header. Dalam body juga, tapi dia ni header, dia punya tajuk dia. Okey, cuba tengok kat sini. P ini ialah perenggan pertama. P juga ini ialah perenggan seterusnya. Dia akan hasilkan macam ni lah. Okey. Ni elemen paragraf lah. Okey. Kemudian penggunaan elemen line break. Elemen line break. Okey. P. Perenggan ini BR. Okey, tengok BR. Digunakan bersama BR. Elemen line break. Okey. Elemen BR digunakan dalam HTML. Okey, line break. Okey, output. Line break ni BR lah. Okey, perenggan ini BR. Okey, dia enter ke bawah. Digunakan bersama BR, dia enter ke bawah. Elemen line break. Okey, jadi kalau kita ada satu dalam paragraf P, kalau kita tulis panjang-panjang, dia akan jadi macam ni. Satu line. Jadi kalau kita nak ke bawahkan dia, kita guna line break iaitu BR. Okey, boleh. Kemudian, okey, ni BR contoh penggunaan BR. Okey, contoh image. Okey, bagi memaparkan grafik dalam laman web, IMG digunakan. Elemen IMG ialah empty element. Tak perlu close tag. Okey, attribute SRC digunakan bersama IMG. Tag untuk menentukan URL atau alamat image tersebut diambil. IMG ni, SRC ni. Okey, selain itu atribut seperti width dan height
juga boleh digunakan bersama bagi elemen ini untuk menetapkan saiz paparan grafik. Ini masa awak buat logo. Ingat tak logo Melaka, logo negeri semua tu kan? Awak guna IMG kan? Okey. Okey. IMG. Okey, tengok sini. IMG SRC. Dia tak boleh IMG saja. IMG SRC. Sebab tag tu menentukan URL SRC. Dekat mana URL kita nak ambil benda tu. Okey, URL dia. URL bagi image yang dimasukkan /image.jpg. Ni SRC dia, link dia. Style with ni. Okey, ni height dia. Macam logo awak buat kan, awak nak tinggi dia besar mana. Ni besar mana. Kalau awak tak nak bubuh, dia akan ikut daripada laman web yang awak masuk tu lah. Jadi kalau kita bubuh ni, dia akan fix dengan saiz yang kita nak. Okey. Jadi output bagi elemen IMG darjah 3.338. Jadi hak ni kot. Jadi dia type yang ni, keluar gambar hak ni dekat paparan dia. Teacher pun tak pasti, teacher tak buat pun test tu. Tapi inilah, awak dah pernah buat dah benda ni. Itu sebab teacher nak pergi laju. Okey, ni cara guna IMG. Okey. Kemudian frame. Elemen frame. Okey, elemen frame. Okey, awak boleh buka muka surat. Okey, last kali ni muka surat 296. Okey, elemen HTML iframe digunakan untuk memaparkan dokumen HTML lain dalam dokumen HTML semasa yang dipaparkan. Atribut SRC, height dan width digunakan bagi menentukan saiz paparan pada iframe. Okey. Rajah 3.340 ni adalah contoh coding menggunakan iframe dalam HTML. Okey. Bla 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 ni tentang saya. Okey, nampak. HT2 ni tajuk. Okey, dia besarkan dia punya tajuk dia. IMG SRC adalah image, dia nak cari girl 2, girl 2. Okey, ini dia punya paragraf cerita. Dia tunjuk gambar budak ni. Kemudian dia cerita pasal budak ni. Okey. Habis cerita. Kemudian paragraf yang kedua pula ni paragraf yang pertama. Contohnya perenggan pertama, perenggan kedua. Okey. Kemudian ada link. href ni link. Link untuk pergi klik kat hak ni. Okey. Habis. Ni BR. BR ni dia apa tadi? Element page break. Page break. Tak ingat dah nama teacher. Line break. Okey, line break. Break. Okey. Kemudian line break dia ada pergi center. Iframe. Iframe sebenarnya maknanya dia nak dia punya link ni bentuk dia macam ni dalam iframe. Link hok dia nak link kan tadi kan href ni, reference dia ni dalam bentuk iframe. Okey. Tengok sini. Ni tajuk dia. Tentang saya. Ni kan. H2 tadi kan. Ni tentang saya. Dia keluar kat sini. Lepas tu image SRC girl 2. Ni dia ni. Ni gambar dia. Okey. Kemudian ni gambar dia. Ni cerita dia. Bahagia. Okey, ni perenggan pertama. Sampai bahagia. Ni sampai bahagia. Sampai bahagia kan? Ni perenggan pertama. P1. Kemudian saya gemar melayari internet sampai web. Saya gemar melayari internet sampai laman web. Ni sampai sini. Perenggan kedua. Okey. Selepas perenggan kedua tu, dia kata link. Ni type link. Sebenarnya ni href. Nampak ni. Maknanya ni nampak ni dia buat hyperlink. Ni dia buat hyperlink. Okey. Dia buat hyperlink. Ni coding untuk hyperlink. Okey, lepas coding untuk hyperlink, lepas tu dia nak hyperlink tu duduk dalam iframe macam ni.
dalam sekali dalam dia ni. Saiz besar ni duduk dekat dalam center dekat sini. Center. Ni dia buat center kat sini. Nampak kan? Okey, duduk macam ni. Ini kita panggil I-frame. Sedangkan ni laman web lain. Dia nak embed masuk dekat dalam cerita dia kat sini. Sebenarnya laman web lain ni. Page lain. Kalau kita boleh terus buka laman web ni. Ni kita boleh terus buka. Tapi dia nak embed dalam tajuk cerita dia dekat sini. Okey, boleh. Jadi kita habis untuk topik kita hari ni sampai 3.3. InsyaAllah hari Rabu ni kita buat 3.3.4 menggunakan CSS. Tidak akan pergi laju juga sebab awak dah tahu CSS. Okey. Latihan nanti teacher tengok latihan apa yang teacher boleh bagi. Jadi hanya awak perlu fahamkan video yang teacher dah bagi dekat awak ini. Itu sahaja. Okey. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.